أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. أيها المسلمون والمسلمات أعزني الله وإياكم. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan alhamdulillah kita sentiasa berada dalam limpah rahmat kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla. Hadirin mati Allah sekalian, menyambung pengajian tajuk yang kita mulakan sejak bulan Januari 2024 ataupun 2023 awal tahun ini. Setelah kita menamatkan beberapa tahun pengajian Mishkatul Masabih hadis, dan pada malam ini kita menyambung perbahasan berkenaan dengan nas ataupun hadis-hadis berkenaan dengan perjalanan, tanda-tanda dan peristiwa umat menjelang hari kiamat. Disebabkan oleh kuliah ini kita adakan sebulan sekali, jadi saya kena buat sedikit revision berkenaan dengan apa yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Topik perbincangan kita adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum menjelang hari kiamat. Bagi umat ini, sebaik bermula kewafatan baginda Nabi SAW, maka bermulalah perjalanan untuk umat ini menyaksikan tanda-tanda kiamat. Dalam sebuah hadis, Nabi telah memperingatkan kita, perkara pertama yang kamu perlu hitung, yang kita semua perlu hitung daripada peristiwa hari kiamat ini, Nabi sebut mauti, yakni kematianku. Maka bila bermula sahaja kematian atau kewafatan Nabi, maka bermulalah perjalanan akhir untuk umat ini. Peristiwa ataupun tanda-tanda yang diklasifikasikan sebagai tanda kecil, ia telah bermula sejak kewafatan Nabi, dan umat ini menyaksikan satu persatu kebenaran daripada apa yang pernah diungkapkan hinggalah ke hari ini. Hadirin sekalian, dan pada waktu ini kita benar-benar diambang satu peristiwa yang akan memisahkan kita dengan tanda kecil, iaitu kita akan masuk ke fasa tanda-tanda besar. Dan kita semua harus ingat, hadirin sekalian, tanda besar atau peristiwa besar ini dia akan berlalu, dia akan berlaku rentetannya dengan begitu pantas. Kita tidak perlu menunggu 1000 tahun atau 100 tahun untuk melengkapkan kesemua peristiwa-peristiwa besar yang Nabi pernah sampaikan kepada kita. Dua daripada tanda itu telah pun kita bahaskan pada pertemuan bulan Ogos dan bulan September. Saya ingat tuan-tuan. Macam mana saya ingat? Sebab ada rakaman, saya tengok balik kuliah sendiri. Lantak lah orang kata apa kan. Tapi kalau tak tengok balik, nanti kita pun tak dapat review ni kita kat mana. Jadi kita dah bahas dua tanda daripada tanda besar. Dan harus kita ingat, hadirin sekalian, tanda besar ini kepantasannya berlalu seperti mana Nabi sifatkan manik yang putus daripada ikatan dia. Ni manik macam contoh buah tasbih ni. Ni kalau tasbih ni putus, hadirin sekalian,
Macam mana biji manik tasbih ni keluar daripada ikatannya, sepantas mana, maka sepantas itulah umat ini akan menyaksikan pantas berlalunya daripada satu ke satu peristiwa besar yang lain. Sebab itu saya katakan kita tidak perlu menunggu 1000 tahun atau 100 tahun untuk melengkapkan semua peristiwa besar ini. Peristiwa besar yang pertama telah pun kita bahaskan pada bulan Ogos yang lalu. Berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Abu Daud daripada Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan peristiwa yang pertama adalah Umranu Baitul Maqdis, kemakmuran Baitul Maqdis. Tajuk ni kita bahas tuan-tuan. Saya pernah beritahu kepada tuan-tuan kenapa kita tak bahas tanda kecil dulu. Kita terus fokus kepada tanda dan peristiwa besar. Kalau tuan-tuan masih ingat, antara alasan saya takut tak sempat, saya kata. Dan kebetulan 2 bulan selepas itu kita menyaksikan satu peristiwa besar yang masih belum kunjung tamat hingga ke hari ini, hadirin sekalian, ya. Tapi Nabi sebut yang pertama akan berlaku adalah Umranu Baitul Maqdis, kemakmuran Baitul Maqdis. Apa maksud kemakmuran? Pembebasan. Apa erti daripada pembebasan Baitul Maqdis itu? Kemenangan kaum muslimin yang menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat kekhilafahan umat, pusat kepada terbinanya ataupun pusat kepada sebuah kerajaan umat Islam di akhir zaman. Di mana tempatnya tuan-tuan? Di bumi Syam tempatnya. Sebab itu Nabi memuji berkenaan dengan tanah dan bumi Syam bagi umat ini di akhir zaman, kerana ia akan menjadi tanah wilayah bagi kerajaan umat Islam yang akan berhadapan dengan peristiwa-peristiwa besar. Bahkan hadirin sekalian, harus kita ingat, di dalam kerajaan itulah Allah akan menurunkan Nabi Allah Isa alaihi salam, yang mana tugasan pertamanya adalah untuk membunuh Al-Masihud Dajjal. Siapa Al-Masihud Dajjal ketika Nabi Allah Isa diturunkan? Dia adalah merupakan pimpinan tentera Yahudi pada waktu itu. Sebab itu saya katakan tuan-tuan, apa yang kita lihat pada hari ini berlaku di Palestin, berlaku di Gaza, sama ada kita akan beroleh kemenangan atau sebaliknya, kenyataannya kita akan terus menyaksikan keberadaan kaum Yahudi di tanah bumi Syam, di tanah Palestin itu, hinggalah turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini fakta tuan-tuan. Saya yakin kita semua mengharapkan kemenangan, dan saya juga berkeyakinan kita akan beroleh kemenangan untuk kali ini. Setelah mereka berada di puncak kejayaan dan puncak Illiyin. Kejayaan tu kita faham. Illiyin ni apa tuan-tuan? Illiyin ni puncak kembalinya orang-orang Yahudi ke Baitul Maqdis. Bukan Bani Israel, orang Yahudi. Bani Israel tak ada dah tuan-tuan hari ni. Ya, kita duk bahas Palestin, Yahudi apa semua ni, Zionis, Israel. Bani Israel tak ada dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca sejarah Bani Israel, last 70 Masihi mereka dikenakan genocide, pembunuhan beramai-ramai, Siege of Jerusalem, Second Siege of Jerusalem, 70 tahun 70 Masihi tuan-tuan, oleh kerajaan Rom Barat. Dia bukan Kristian lah, waktu tu dia paganism. Tinggal saki-baki je tuan-tuan Bani Israel pada waktu itu yang bertempiaran lari keluar daripada Jerusalem, dan akhirnya mereka berpecah ke beberapa benua seperti Afrika, Arab, Iran atau dulu dipanggil Farsi, mencari tempat perlindungan, dan akhirnya mereka asimilasi dengan penduduk bangsa tempatan yang mengakibatkan hilangnya identiti dan legasi bangsa mereka. Tak ada dah. Bahkan kalau kita baca sirah, Yahudi-Yahudi yang Nabi temui di Madinah itu pun bukan Bani Israel. Mereka majoritinya adalah Yahudi daripada kalangan bangsa Arab, yang datuk nenek mereka dahulu telah memeluk ajaran Yahudi,
menjadi ahlul kitab sejak daripada zaman seorang raja di Yaman namanya Tubba'. Kalau tuan-tuan baca Quran, puan-puan baca Quran, cari satu nama Tubba' wa qaumu Tubba', Taba'in. Tubba' ni raja Najran, raja Yaman, yang dia memeluk ajaran ahlul kitab, dan dialah yang menjadi asbab warga Arab menjadi ahlul kitab yang akhirnya menjadi Yahudi. Ni keturunan mereka yang Nabi temui di kota Madinah. Kalau kita sembang Yahudi pada hari ini, lagilah tak ada kaitan tuan-tuan. Daripada 16 juta populasi Yahudi di dunia, 8 juta berada di Israel, 8 juta baki berada di Amerika dan benua Eropah. Lebih 80% hatta mencecah 90% komuniti Yahudi yang ada pada hari ini datangnya daripada suku Eropah yang tidak punya kaitan langsung dengan Bani Israel. Mereka ini ada kajian DNA dibuat ke atas suku-suku Yahudi Ashkenazi ataupun suku Yahudi Eropah ini tuan-tuan. Match 40% dengan orang-orang Turki, match 40% dengan orang-orang Mongol. Nanti kita akan bahas panjang lagi lah topik ni, mengapa DNA mereka ni match dengan orang Turki dengan Mongol, ada sebab. Tapi mereka ni langsung tak ada kaitan dengan Bani Israel, ya. Dan hadirin sekalian, mereka adalah komuniti Yahudi baharu sebenarnya yang hanya memeluk ajaran Judaism ataupun Yahudi itu sekitar tahun 900 Masihi. Sebab itu sebenarnya Barat dia tipu kita dengan istilah. Dia tidak ada istilah Jewish ni tuan-tuan. Jewish people ni dia tak ada sebenarnya. Bangsa Yahudi ni tak wujud. Yahudi itu bukan bangsa, Yahudi ni agama tuan-tuan. Tapi Barat mendefinisikan kepada kita suatu bangsa, dia panggil Jewish ataupun Jewish people, bangsa orang berbangsa Yahudi. Mana boleh kita Yahudi agama. Dan dia wujudkan satu lagi istilah bagi agama Yahudi, iaitu Judaism. Mengambil perkataan daripada the government of Judah ataupun kerajaan Judah, kerajaan Bani Israel selepas era kewafatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan kerajaan Judah ni kufur. Dia bukan lagi pengamal Taurat. Mereka meninggalkan Taurat. Ya, daripada word Judah itu, Judah ni salah seorang anak Yaqub lah tuan-tuan alaihi salam. Dia mendominasi, keturunan beliau mendominasi Bani Israel. Daripada word Judah munculnya Judaism yang Barat letakkan sebagai agama Yahudi. Sedangkan Yahudi ditukar kepada sebuah bangsa. Kita pun tertipu. Sebab apa dia gunakan satu istilah bangsa Yahudi? Bangsa ni tuan-tuan, dia mesti ada karakter dia. Dia mesti ada apa orang kata ciri-ciri yang boleh kita explain satu bangsa ni macam mana. Tapi bila kita tengok orang Yahudi hari ini, tuan-tuan ambil senarai ni sajalah, senarai Perdana Menteri Israel, tuan-tuan boleh tengok negara asal mereka semua tak sama. Ya, bangsa Ehud Barak, Benjamin Netanyahu, Simon Peres, Yitzhak Rabin, David Ben Gurion, semua mereka ni bangsa mereka berbeza-beza. Ada di kalangan mereka ini berbangsa Poles, orang Poland, ada yang berbangsa Austrian, ada yang Belarusian, Belarus, ada daripada Ukraine. Tak sama semua mereka ni. Persamaan mereka ini penganut Yahudi itu saja. Ya, baik. Jadi hadirin sekalian, kalau kita lihat sini pada waktu ini, kaum Yahudi, orang Yahudi ini, dia telah berada pada satu sifat di puncak Iliyin, iaitu kembalinya mereka ke Baitul Maqdis. Dan mereka kembali ke Baitul Maqdis ni bukan sebab mereka sendiri sebenarnya. Sebab kalau kita hidup dalam 1000 tahun yang lalu tuan-tuan, 100 tahun yang lalu, ya, ataupun sebelum 100 tahun lalu, 1923, ya, 1933 hingga 1945, kaum Yahudi di Eropah menjadi mangsa kekejaman Adolf Hitler, menjadi mangsa bunuh. Mereka punya 9 juta orang pada 1933. Tetapi pada 1945 mereka hanya tinggal 3 juta. 6 juta dibunuh kejam oleh Adolf Hitler. Tak
ada siapa sebenarnya orang Yahudi ni. Tetapi kuasa barat dikepalai oleh Britain yang bertanggungjawab membawa mereka pulang kembali, ataupun sebenarnya tak boleh kita guna istilah pulang kembali sebab mereka tidak pernah ada di tanah Baitul Maqdis dan tanah Palestin pun. Mereka dikira sebagai pendatang, kaum pendatang yang dibawa oleh British sejak British menjalankan mandat pentadbiran atau in bracketnya penjajahan di atas tanah Palestin pada 1917 hingga 1948. Itu sejarah dia, tuan-tuan. So daripada 1917, first batch yang dibawa oleh Britain dari kalangan pendatang Yahudi ini adalah investors, banyaknya investors. Dia masuk, dia bangunkan tanah Palestin dan sebagainya, menjadikan kelompok orang Yahudi semakin tahun, puncaknya pada 1930 mereka membentuk suatu angkatan brigade militeri yang pertama, walaupun mereka itu pendatang. Haganah nama dia. Itulah brigade pertama militeri yang ditubuhkan oleh orang-orang Yahudi untuk menentang pemberontakan ataupun kebangkitan orang-orang Palestin yang mula merasai bahawa British punyai agenda untuk menubuhkan sebuah negara orang Yahudi di tanah Palestin. Jadi tuan-tuan, kita hari ini kita dah melihat mereka telah berada di puncak Illiyin, ya. Bahkan bukan sahaja tahap mereka itu, keberadaan mereka di Palestin itu, tetapi penguasaan mereka terhadap dunia itu sendiri, dari segi politiknya, dari segi macam-macam, ekonominya dan sebagainya. Mereka telah berada di puncak. Ketika mereka berada di puncak itulah, hadirin sekalian, akan berlakunya kejatuhan mereka. Sebab itu tuan-tuan, kalau faham dalam hadis akhir zaman, saya faham kita banyak dengar berkenaan dengan topik-topik Palestin lately. Baik tuan-tuan, tajuk Taufan Al-Aqsa ataupun macam-macam lah tuan-tuan. Saya dengar banyak, tapi tak banyak yang bawa daripada realiti hadis macam mana. Okey? Dan saya cerita pada tuan-tuan, Yahudi ni pertama dia akan mengalami kejatuhan dia. Dia tak hilang. Sebab itu kalau kita baca hadis, setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, yang pada waktu itu Dajjal adalah pemimpin tentera Yahudi, selepas Dajjal dibunuh, tentera kaum muslimin akan memerangi Yahudi keseluruhannya, hatta yaqtabi'a fi wara'il hajar aw syajar, sehingga Yahudi melarikan diri di belakang batu dan juga pokok. Ini hanya berlaku ketika mana Nabi Isa telah turun dan telah membunuh Al-Masihud Dajjal. Maknanya pada waktu itu Yahudi masih ada, dia masih ada. Dan kejadian ini berlaku di bumi Syam, di Palestin itu. Maknanya tuan-tuan, dia masih ada, dia masih ada. Kalau dia ada dengan ketenteraan dia, maknanya dia masih wujud dengan negara dia pada waktu itu. Tapi fasa itu fasa kedua, fasa kehancuran dia. Sebab end of peperangan tersebut, maka tamatlah riwayat kaum Yahudi ini. Tamatlah cerita sebuah negara haram bernama Israel. Habis. Tapi yang pertama, dia akan mengalami kejatuhan ataupun kekalahan. Kejatuhan dan kekalahan itu yang kita bicarakan bulan Ogos yang lalu, dia menatijahkan kemenangan kaum muslimin di bumi Syam. Natijahnya terbentuknya sebuah kerajaan baharu bagi umat Islam di bumi Syam, dalam keadaan Yahudi berada di pihak yang kalah dalam peperangan, dan termeterailah suatu perjanjian damai antara kaum muslimin dan orang Yahudi. So mereka ada tanah waktu tu, ya, mereka memang punyai tanah, kita tak boleh nafikan, ya, sukar untuk kita nafikan sebenarnya. Ya, sebab itu kalau kita tengok sampai sekarang ni tuan-tuan, nak fight untuk Palestin ni, Palestin ni dia tidak pernah merdeka secara rasmi tuan-tuan. Sebenarnya dia merdeka di hati umat Islam, tapi daripada segi official je dia tidak pernah merdeka. Pengisytiharan kemerdekaan pertama adalah pada bulan November 1988 di Algeria oleh Yasir Arafat, dipanggil sebagai pengisytiharan kemerdekaan sebelah pihak oleh PLO, Palestinian Liberation Organization.
Palestin ni dia tidak diiktiraf oleh semua negara keanggotaan PBB, menjadikan status dia sebagai sebuah negara di bawah UN Observer State dipanggil. Dia sebuah negara yang ada hak duduk dalam PBB tapi tak boleh bawa resolusi. Dia tak boleh mengundi tanpa ada sokongan negara lain yang menyokong undi dia. So kita katakan lebih kurangnya dia tak dapat penuh lah. Sebab tuan-tuan, dulu zaman Islam, zaman khilafah, Palestin dia tidak pernah menubuhkan negara sendiri. Mereka duduk, wilayah mereka itu duduk di bawah kekhalifahan umat Islam. Kalau tuan-tuan nak tengok sejarah bangsa Palestin memeluk Islam, tuan-tuan baca sirah Perang Mu'tah. Perang Mu'tah, waktu tu penduduk Syam mereka masih menyebelahi tentera Rom. Tetapi Nabi hantar pendakwah, sahabat, dakwah mereka. Kemuncaknya di zaman Umar, dakwah Amr ibn al-As, bangsa-bangsa di Syam peluk Islam, termasuk bangsa Palestin. Dan seterusnya mereka duduk di bawah kekhalifahan umat Islam dari zaman Khulafa ar-Rashidin sampailah ke zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, jatuh ke tangan tentera salib 80 tahun, dapat dekat pada Bani Ayyubiyah, masuk kepada kerajaan Mamalik, dan yang terakhir Osmaniyah. Belum pun Osmaniyah runtuh pada 1924, 1917 Palestin jatuh sebagai salah sebuah negara jajahan British. Dan yang janjikan merdeka kepada Palestin ni British, iaitu pada 1948 ketika British mengisytiharkan penamatan mandat pentadbiran di tanah Palestin. Tapi dia tak declare tentang dia tamatkan mandat itu, apa jadi kepada Palestin. Sebab pada malam yang sama David Ben Gurion selaku pengerusi Zionis mengisytiharkan penubuhan negara haram Israel. Jadi secara nyatanya dunia Arab melihat, dunia umat Islam melihat tidak ada kemerdekaan bagi Palestin, kerana penamatan mandat penjajah menatijahkan kepada penubuhan sebuah negara baharu bagi orang Yahudi di tanah warga Palestin. Dan perjuangan itu berterusan tuan-tuan sebenarnya hinggalah ke hari ini. Jadi nak dapatkan sebuah negara Palestin yang penuh, ya, ataupun kita kata kemerdekaan yang penuh, itu perjuangan itu masih berterusan. Walaupun dia ada sebuah kerajaan lah, kerajaannya di tebing barat, Palestinian Authority, yang berpusat di Ramallah, di bawah pimpinan Parti Fatah, ataupun Perdana Menterinya hari ini adalah Mahmud Abbas. Bukan pihak yang sedang berperang dengan Israel, itu Hamas. Hamas ni dia parti politik lah yang menguasai satu wilayah dipanggil Gaza itulah. Sebab itu peperangan tu dia berlaku di Gaza, ya, walaupun kita tengok lately 2-3 hari ini berlaku juga pertempuran kecil di bahagian tebing barat yang dikuasai oleh PLO lah ataupun Fatah. Dia, kalau tuan-tuan nak faham situasi politik di Palestin ni, tuan-tuan kena satu kuliah khas, kena ada seorang pakar menceritakan tentang realiti politik Palestin ni. Sebab kita susah nak faham tuan-tuan, sebab dia very complicated kan. Perjuangan dia menentang penjajahan Israel itu digarapi oleh suatu kemelut politik yang begitu panjang dalam negara dia sendiri. Tapi tuan-tuan, ala kulli hal Allah janji kemenangan, itu saja pada akhirnya. Bukan sahaja Palestin, the whole bumi Syam, termasuklah Syria tuan-tuan, ya. And the only country yang menjadi tulang belakang kepada warga Syam pada hari ini adalah Jordan, itu saja. Kerana Jordan the only country dalam bumi Syam yang kekal stable, walaupun bukanlah sebuah negara kaya, negara yang tak ada langsung sumber minyak dan gas, tetapi menempatkan lebih daripada 3.3 juta warga Palestin yang sebahagian besarnya sudah diberikan kerakyatan penuh menjadi warga negara Jordan. Saya kali terakhir pergi ke Jordan 2014 di Bandar Mafraq, sempadan Syria. Hari ini sudah hampir 3 juta pelarian Syria berada di Jordan. Itu tidak termasuk saki-baki pelarian Iraq yang lari sewaktu perang Iraq dengan Amerika pada tahun 2003 dahulu, lebih 500,000 jadi pelarian di Jordan dan tak mahu balik sampai sekarang. Dah seronok kan maknya duduk situ. Ya, itulah dia tulang belakangnya tuan-tuan. Okey, baik. Tapi bagaimana kesudahannya? Kemenangan. Baik. Dari mana kemenangan itu datang? Dalam hadis tuan-tuan, bumi Syam ni dia terbelah dua bahagian dia. Dia dipisahkan oleh satu sungai dipanggil sebagai Jordan River, Sungai Jordan.
Sungai Jordan ni adalah hadis di mana Nabi SAW pernah menyatakan tuqatilunal musyrikin hatta baqiyatukum ad-dajjal, kamu akan memerangi kelompok musyrikin sehinggalah generasi terakhir kamu nanti akan memerangi tentera ad-dajjal ala nahril Urdun. Locationnya adalah di kawasan perbatasan sungai Jordan, kata Nabi. Sekarang belum, sebab dia berlaku di bahagian barat bumi Syam, di Gaza. Kemuncak peperangan ni akan berlaku di perbatasan sungai Jordan. Nabi sebut antum syarqiyah, kamu berada di bahagian timur. Timur sungai Jordan adalah Jordan itu sendiri, negara Jordan. Antum syarqiyah, kata Nabi, kamu berada di timur. Wahum fi gharbiyatih, dan Dajjal dan tenteranya berada di bahagian barat sungai Jordan, Israel hari ini. Nyata tuan-tuan. Nabi sebut hadis ni dalam keadaan perawi bagi tahu la adri ainal urdun yauma idzin fil ard. Perawi hak hidup 1000 tahun dulu bagi tahu bahawa aku tak tahu di manakah Jordan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Sebab waktu tu mana ada nama tu, tak ada. Lah ni baru kita jumpa negara tu wujud. Tapi Nabi dah bagi tu. Kemenangan dia daripada mana tuan-tuan? Daripada bahagian timur sungai Jordan. Mana tebing timur sungai Jordan? Sebab kita biasa dengar tebing barat. Tebing barat itu dinamakan oleh Jordan ketika Jordan memenangi perang separa kemenangan, dia panggil. Dia tidak dapat mengalahkan Israel, tetapi angkatan tempur daratnya memenangi separuh daripada wilayah Palestin daripada Israel pada perang 1948 Mei yang berakhir Mac 1949. Dia panggil kemenangan itu, memang kita akuilah kemenangan itu Israel yang menang, tetapi Jordan meraih kemenangan separa apabila mereka memenangi ataupun menakluk seluruh wilayah yang akhirnya mereka namakan sebagai tebing barat pada hari ini. Itu dulu bawah Jordan sampailah 1967 tuan-tuan. Tebing timur mana? Jordan. Yang timurnya Jordan itu sendiri. Jadi Nabi sebut, tuan-tuan, Nabi telah mengisyaratkan kepada kita bahawa kemenangan bumi Syam ini datangnya daripada timur bumi Syam. Dah berlaku ke? Belum, tuan-tuan. Sebab itu saya bawa tuan-tuan 1000 tahun dahulu, di zaman hidupnya seorang panglima tentera Islam yang akhirnya menjadi seorang sultan, Salahuddin Al-Ayyubi. Era kegemilangannya adalah 1187 apabila berjaya membebaskan total Baitul Maqdis dan Palestin. Tuan-tuan, Salahuddin datang daripada mana? Salahuddin datang daripada Jordan. Tenteranya masuk ikut bandar Irbid di bahagian bawah selatan Tasik Tiberias dan masuk melalui bandar Karak, tapak peperangan Mu'tah di bahagian bawah Laut Mati. Itu tempat kemasukan tentera Salahuddin untuk membebaskan seluruh Palestin dan juga Baitul Maqdis. Bila berlaku 1187 Masihi. Salahuddin pernah kalah? Tak pernah kalah tuan-tuan. Sekali, 2 tahun sebelum kemenangan 1185. Tuan-tuan nak faham cerita ni, cari satu filem nama The Kingdom of Heaven. Itu filem yang mengisahkan pertembungan Salahuddin dengan tentera Baldwin IV, King of Jerusalem di era Perang Salib. Dia punya pertembungan tu berlaku di mana? Ashkelon, bandar Ashkelon yang berada di wilayah Israel di utara Gaza. Ashkelon ni nama baru Israel bagi. Nama lama dia Asqalan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tu tanah asal Imam Ibn Hajar, dulu berada di bawah Mesir, tuan-tuan. Asqalan tempat dia. Kenapa Salahuddin buru bandar Asqalan ni? Ada hadis sahih riwayat At-Tabrani. Nabi pernah sebutkan, inna afdala ribatikum Asqalan, sesungguhnya ribat ataupun ikatan tentera kamu yang terbaik, yang paling aula berada di Asqalan. Sebab itu Salahuddin nak bebaskan Palestin ni, Baitul Maqdis khususnya, beliau menggerakkan tenteranya ke wilayah Asqalan. Begitu. Okey, ini cerita dah lama lah, dah berlaku 1000 tahun dulu. Tapi kemenangan akhir ini tuan-tuan,
yang kita pernah baca pun hadisnya. Cuma masa kita baca tu perang Palestin ni belum berlaku. Ya, pertempuran yang bermula hari ni hanya bermula pada 7 Oktober. Kita baca bulan Ogos, tuan-tuan. Natijah kepada peperangan yang kita lihat ini, jika inilah waktu ketetapan kemenangannya, tuan-tuan akan lihat kemenangannya akan datang daripada arah timur bumi Syam. Datang dengan kebangkitan suatu angkatan ketenteraan yang dipimpin oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang nak mengetahui lebih lanjut, tuan-tuan lihat di mana wujudnya keluarga Nabi dengan sebuah pemerintahan di bumi Syam. Tuan-tuan akan nampak kat mana jawapan dia. Benda ni ada dalam hadis. Sebab tu kerajaan umat Islam di akhir zaman ini dipimpin oleh siapa, tuan-tuan? Seorang lelaki, rajulun min ahli baiti, seorang lelaki daripada ahli keluargaku. Nabi dah janji dah, tuan-tuan. Keluarga Nabi, darah keturunan Nabi, tak ada seorang pernah jadi khalifah, tuan-tuan. Tak pernah. Ya? Tak ada. 1400 tahun tak pernah seorang. Orang tanya Ali jadi khalifah. Ali keluarga Nabi, bukan darah Nabi. Ali bukan keturunan Nabi, keluarga Nabi. Al-Hasan tidak ada iktiraf penuh. Al-Hasan hanya menjawat jawatan interim menggantikan bapanya Ali yang dibunuh di Kufah. Dan Hasan tu pegang sementara 6 bulan. Selepas itu beliau menyerahkan penuh tampuk pemerintahan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi ada tak keluarga Nabi yang akan menjadi pemimpin khalifah umat Islam? Ada di akhir zaman. Sebuah kerajaan yang paling agung yang tidak pernah disaksikan oleh mana-mana umat Islam sejak bermulanya Islam. Sebuah kerajaan yang Allah buka kekayaan yang begitu besar, tuan-tuan. Bila orang bincang, tuan-tuan, tentang gas di Gaza ni, tuan-tuan tahu ada berapa banyak dia punya reserve? 300 trilion meter kubik. Paling besar Qatar lah. Qatar ada hampir 900 trilion meter kubik. Tapi Gaza saja dia ada 1/3 daripada reserve gas yang Qatar miliki. Jauh lebih banyak daripada apa yang Brunei ada. Sebab tu Israel dia all out, dia nak Gaza ni, kan? Dan tuan-tuan akan menyaksikan kuasa besar akan terus support mereka untuk mereka mendapatkan tanah Gaza ni. Rishi Sunak, Perdana Menteri Britain, projek tu dapat dekat mertua dia. Kroni BP ya, BP. Jangan tuan-tuan tak isi BP, BHP pula. BHP tu kalau Malaysia ni lembaga tabung angkatan tentera support lah, kan? Ada BP British tu. Sebab itu dia akan support apa pun polisi Israel untuk mendapatkan hak penuh pentadbiran di Gaza. Mereka akan support sebab dah ditawarkan dengan kekayaan sedemikian rupa. Tapi akan jadi milik mereka ke? Tidak, tuan-tuan. Percayalah. Kerana Nabi SAW telah menyatakan dalam sebuah hadis, setelah kehancuran bumi Iraq dan bumi Syam yang kita saksikan telah sempurna, saya fikirkan kehancurannya pada hari ini, Allah akan membangkitkan yakunu fi akhiri ummati khalifatun, akan adanya di akhir generasi umatku seorang khalifah, yahtil mala hatyan la ya'udduhu adadan, yang mana beliau dalam pemerintahannya Allah akan buka kekayaan yang begitu luas. La ya'udduhu adadan, kamu tidak akan dapat menghitung kekayaan kerajaannya, yakni kekayaan yang Allah buka kepada beliau. Nak sampai ke situ, tuan-tuan, umat Islam di bumi Syam ni Allah uji mereka ke suatu tahap penderitaan yang teramat sangat. Ini dalam hadis. Baik di Syria, baik di Palestin, sama je lebih kurang sebenarnya Syria dengan Palestin ni. Cuma Syria dia tak mendapat liputan yang meluas. Rakyat Syria dibantai oleh presiden dia, Bashar Assad. Bashar Assad dalam persidangan Liga Arab, meeting tergempar berkaitan dengan isu Palestin dan Gaza, Bashar Assad datang. Dia berucap, memberikan ucapan berkenaan dengan krisis kemanusiaan. Bingung orang dengar, tuan-tuan. Itu yang Amir Qatar keluar tu bila Bashar Assad duk cakap pasal kemanusiaan dalam keadaan dia melanyak rakyat dia sendiri di negara dia. Begitu.
Jadi hadirin sekalian, Allah akan berikan kemenangan. Cumanya penderitaan umat di bumi Syam ini akan sampai ke suatu tahap yang maksimal. Nabi pernah sifatkan law qatalathum sa'alib ghalabathum, kata Nabi. Keadaan penderitaan mereka sekalipun, dalam keadaan jika sekiranya sekumpulan anjing liar memerangi mereka, anjing liar itu akan menang, kata Nabi. Betapa derita dan dhaifnya mereka pada waktu itu. Hinggalah sampai titik permulaan kemenangan. Wa inda dhalik fayab'asullah rajulan min ahli baiti, kata Nabi. Dalam keadaan yang demikian, Allah bangkitkan seorang lelaki pemimpin dari ahli keluargaku. Fisnai 10,000 in qallu wa 15,000 in kasuru. Dia keluar membawa tentera bagi wilayah negaranya. Nabi sebut berjumlah 12,000 hingga 15,000 orang tentera ala salasi rayatin, dan dia bangkit membebaskan bumi Syam itu di atas 3 panji atau bendera, yang kita boleh fahami bendera ini sebagai negara pada hari ini. Jadi tuan-tuan, kita tak payahlah duduk tengok 22 buah negara Arab itu semua, tak payah tuan-tuan. Sebab apa? Nabi dah sebut kemenangan itu hanya akan dibawa oleh 3 bendera sahaja. Macam mana boleh menang, kita nanti ingatlah macam mana kejadian di hari yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Tapi 3 bendera aja, kata Nabi. Dia berperang dan menang. Ya. Hasil dari kepada kemenangan itu, zahirlah thumma yazharul hashimi, zahirlah seorang lelaki dari keluarga baginda yang akan menjadi penaung ataupun pentadbir, pemimpin, raja atau khalifah bagi umat Islam di bumi Syam. Makmurlah bumi Syam. Buat pertama kalinya Israel ataupun Zionis Yahudi berada di pihak yang kalah dalam peperangan. Dari mana kemenangan ni datang? Dari arah timur bumi Syam. Cek tuan-tuan, timur bumi Syam negara apa? Tally tak? Kerajaannya keluarga Nabi ataupun tidak? Tuan-tuan boleh cek dekat Google. Kalau tally itu, insya-Allah lah kemenangan tu dah hampir. Cuma kalau kita tengok mereka tak ada action, mungkin belum lagi. Itu saja. Okey. Sampailah kemenangan. Pertama kali Yahudi akan kalah dalam peperangan. Bermulalah era kejatuhan mereka. Termeterai sebuah perjanjian damai, yang waktu ni tuan-tuan, Yahudi dia taat, dia ikut perjanjian. Sebab apa? Pertama kali perjanjian dalam keadaan mereka kalah dalam peperangan. Sebelum ni buatlah perjanjian apa pun tuan-tuan, sempadan Two State Solution ke, sempadan 1967 ke, perjanjian Oslo 93 ke, semua dia langgar. Sebab apa? Sebab perjanjian tu meletakkan mereka berada di pihak yang menang dalam peperangan. Sebab tu dia langgar. Tapi berbeza situasinya bila Allah menetapkan kemenangan, dan akhirnya fayaruddullahu ilan nasi ilfatahum wa ni'matahum, maka Allah kembalikan semula nikmat kehidupan, kesatuan, keamanan bagi penduduk di bumi Syam, baik Palestin, baik Syria, khususnya di Baitul Maqdis. Tuan-tuan, Baitul Maqdis ni dia takkan jatuh. Dalam hadis kata dia takkan jatuh. Sebab kalau kita tengok, mungkin kalau kita kata Gaza jatuh sekalipun, sebab Israel dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke Baitul Maqdis kalau dia menang di Gaza. Saya memang susah nak nafikan yang memang dia sedang mendominasi peperangan. Kita tak boleh nafi tuan-tuan. Walaupun kita tengok berita di TikTok itu berbeza. TikTok ni dia content creator, dia bukan maklumat medan lapangan peperangan yang sebenar tuan-tuan. Ya. Dia bandar North Gaza itu, bandar utara Gaza itu sudah penuh, full dikuasai oleh IDF, Israel Defense Force. Sebab tu dia dah buat kepungan. Dia tak benarkan orang masuk ke North Gaza, tapi kalau nak keluar dia alukan. Dan dia juga sudah mengepung bandar Gaza City. Sebab itu dia telah memulakan serangan ke mana tuan-tuan? Bandar Khan Yunis. Khan Yunis adalah bandar kedua terbesar di Gaza, yang berkedudukan bandar paling selatan sebelum sempadan Rafah. Ya. Sebab tu dia susah nak terima gencatan senjata. Sedangkan kalau kita ikut pattern peperangan Israel dengan negara Arab sebelum ni, mereka lah yang paling utama melobi PBB untuk
gencatan senjata sebab mereka ditekan. Tapi ketika mereka mendominasi peperangan, mereka susah nak terima gencatan. Dalam keadaan gencatan yang berlaku 3 hari ini pun dia langgar. Dia still buat pembunuhan. Ya. Jadi kita boleh fahamlah macam mana mereka ni. Tapi sampai masa kekalahan mereka itu, kalaupun mereka boleh mendapatkan Gaza, kita yakin mereka akan pergi ke Baitul Maqdis dan mereka tidak akan dapat menakluki keseluruhan Masjid Al-Aqsa. Dan itulah saat tersungkurnya mereka, tuan-tuan. Kita yakin cerita macam mana Fir'aun dia tahu apabila Nabi Musa bawa Bani Israel pergi mana? Ke sebuah jalan menuju Laut Merah. Masa tu Fir'aun punya bangga, tuan-tuan. Sebab apa? Dia kata hari ni kita tamat riwayat bangsa Bani Israel waktu itu. Tapi dia tak tahu bahawa hari itu Allah jadikan sebagai hari kehancuran kepada diri dia. Begitulah ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita sambung selepas azan Isya. Allahu a'lam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Muslimin muslimat hadirin sekalian, baik, berakhir kemenangan bagi umat Islam di bumi Syam. Allah mengembalikan fajaruddullahu ilan nasi ilfatahum wa ni'matahum. Allah mengembalikan nikmat kedamaian, kesatuan,
kemakmuran hidup kepada penduduk di bumi Syam di bawah sebuah kerajaan yang baru, tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tanya saya lah, jangkaan saya, kalau saya kata boleh kita lihat jangkaan kalau kita combine hadis dengan geopolitik, tuan-tuan akan lihat sebenarnya negara yang bergolak di bumi Syam itu sukar sebenarnya untuk membina kerajaan sendiri selepas konflik tamat. Dia ada satu, tuan-tuan tengok kalau tuan-tuan tengok macam Afghanistan, lama dia duduk dalam kancah konflik kan, daripada Rusia dulu tahun 1980 kita bola kita layak Olimpik zaman Muqtada Hari dulu kan, tapi kita tak pergi because kita boycott kan. Tahun 1980 dulu Israel tu dia main bola tu AFC Asia, tapi bila dia jumpa negara Arab semua menang free, Arab tak nak main tak nak lawan, itu dia pindah masuk UEFA tu kan. Jadi kita pernah boycott dulu Sukan Olimpik 1980 atas saranan Amerika kerana Afghanistan diserang Russia waktu tu. Tapi lepas tu, waktu tu yang keluar filem Combat, sebab tu Rambo, sebab tu tuan-tuan tengok Rambo, tentera elit Amerika pakat dengan Taliban waktu tu lawan Russia. Masa Taliban Afghanistan lawan dengan Russia, Amerika angkat Taliban sebagai pejuang tanah air. Tapi lepas Russia keluar, siapa bantai Afghanistan? Amerika. Automatik Taliban jadi teroris sebab lawan Amerika. Nampak tak dia punya game dia? Tapi tuan-tuan, kerana terlalu lama Afghan ini dia duduk dalam konflik ya, sehingga apabila Amerika keluar total daripada bumi dia 2021, dia masih terumbang-ambing untuk membina sebuah kerajaan yang stable. Sebab itu sebenarnya inilah nasib juga sebenarnya kalau kita tengok dua wilayah bumi Syam yang bergolak. Sebab itu tuan-tuan, kita kena akui dari satu sudut pandang yang sedikit berbeza, Palestin akan menghadapi satu cabaran baharu dalam pembentukan politik sekiranya mereka menang selepas ini. Apa cabaran dia tuan-tuan? Dua kelompok politik dalam wilayah dia, Fatah dan juga Hamas. Di bawah Fatah dan juga Hamas ni tuan-tuan, ataupun saya total brigade bersenjata yang ada dalam Palestin, ada 12 brigade utama semua sekali. Yang tuan-tuan kenal hari ini hanyalah Al-Qassam di bawah Hamas dan Saraya Al-Quds di bawah Harakah Al-Jihad. Dua tu. Dia ada 10 brigade lagi yang berlainan ideologi, yang sebahagiannya adalah nationalism. Dulu yang berperang dengan Israel ni bukan Hamas, Fatah dulu, PLO dulu. Tapi apabila mereka mengambil pendekatan diplomasi dan mereka tidak upgrade pun persenjataan brigade mereka, peluang itu diambil alih oleh Hamas sejak daripada 1987. Hamas ni baru ditubuhkan tuan-tuan 1987, dan Israel bukan pertama kali dia masuk Gaza. Dia dah pernah kuasai pun pada 1980, dan Israel dulu 1980 dialah yang pertama kali membina terowong-terowong di Gaza ni. Sebenarnya dia akui sendiri waktu dia duduk dalam Gaza tahun 1980 dulu tuan-tuan, dia sendiri yang bina sebagai tempat tentera-tentera dia, jadi base tentera dia. Sebab tu dia tahu di bawah hospital Ashifa lah, hospital ni, lorong ni, dia tahu sebab sebahagian besar tu dia yang bina sebenarnya dulu. Cuma bila mereka keluar daripada Gaza tahun 1982 tak silap saya, terowong itu akhir dimanfaatkan oleh pejuang-pejuang Palestin yang akhirnya menubuhkan Hamas dan juga Brigade Al-Qassam selepas itu. Sebab itu dia tahulah, dia ada advantage lah kalau kita nak tahu, dia tahu kat mana benda-benda ni semua tuan-tuan. Masa saya mula bicara benda ni, ramai orang tak percaya, tapi tiba-tiba baru ni tuan-tuan, Ehud Barak, bekas Perdana Menteri Israel sendiri menyatakan perkara ini dalam satu wawancara terbuka. Ada orang ambil rakaman potongan tu dekat YouTube, dekat TikTok, sampai host tu tanya dia repeat 2 kali, betul ke apa yang kau kata ni? Dia kata betul lah, aku Perdana Menteri Israel, aku tahu benda ni. Dia tak dulu. Dan kalau kali terakhir Israel masuk adalah tahun 2000. 2000 tu yang tuan-tuan nampak satu gambar yang cukup famous, seorang kanak-kanak baling batu dekat tank Israel tu. Itu gambar tu diambil pada tahun 2000. Kanak-kanak itu mati ditembak pada bulan November tahun 2000. Faris Audah ditembak pada usianya 15 tahun, seorang kanak-kanak lahir tahun 1985. Kejadian tu berlaku tahun 2000 tuan-tuan.
Dan selepas daripada itu boleh dikatakan Israel tak masuk Gaza, dan inilah kali pertama sejak tahun 2000, ya, 23 tahun kemudian dia masuk dan dia melakukan serangan ini. Tapi kita kena akui akan ada satu konflik yang besar untuk mereka membina balik sebuah negara, terutama konflik perpecahan dalaman disebabkan oleh politik mereka. Fatah dan Hamas pernah berperang tahun 2006. Itu konflik selepas keputusan pilihan raya yang dilihat tidak memihak kepada Fatah pada waktu itu, ya. Tetapi satu keberuntungannya tuan-tuan, mereka tak ada pilihan raya sejak 2006, itulah yang terakhir. Setiap kali mereka hampir buat pilihan raya pada tahun 2020, tapi Covid waktu tu. Sekali lagi mereka menandatangani persefahaman, keputusan pilihan raya 2006 dikekalkan hinggalah ke tahun ni 2023. Sebab tu kalau tuan-tuan baca berita, tiba-tiba tuan-tuan nampak jurucakap Fatah bagi kerajaan Palestin, dia kata tindakan Hamas tidak mewakili kerajaan apa semua. Sebab dia ada dua entiti yang berbeza dalam negara itu. Saya ingat tuan-tuan pun baca dan tuan-tuan pun fahamlah. Satunya mendapat hak pentadbiran sebagai Palestinian Authority, kerajaan dia di Ramallah, tebing barat, dan satunya yang sedang berperang pada hari inilah di Gaza untuk mempertahankan tanah Gaza itu. Jadi konflik itu wujud. Begitu juga dengan Syria tuan-tuan. Syria sejak konflik menjatuhkan Bashar Assad pada 2012 berlaku, puluhan brigad rakyat dia muncul bagai cendawan yang tumbuh selepas hujan. Brigad rakyat Syria yang menentang Bashar bukan satu brigad tuan-tuan, dia puluhan brigad, yang setiap brigad itu hampir tak dikenal pasti siapa penaja dia di belakang itu. Banyak bandar-bandar yang mana brigad rakyat ini sudah berjaya mengalahkan Bashar, tetapi berlaku pertembungan dan pertempuran sesama sendiri bagi menentukan siapa yang layak untuk menguasai bandar tersebut. Pada waktu itulah tentera Bashar diambil kesempatan, dia topple balik. Ini yang berlaku. Sebab itu kemenangan ini Nabi sebut dalam hadis, fayaruddullahu ilan nasi ilfatahum. Apa makna ilfat? Allah kembalikan kepada mereka, yakni penduduk Syam, kesatuan, kata Nabi. Allah kembalikan balik kesatuan itu. Sebab syarat nak capai kemenangan hakiki ni, dia mesti kena ada suatu kesatuan. Allah kembalikan kesatuan. Wa ni'matahum, barulah Allah kembalikan nikmat kehidupan dan kemakmuran kepada mereka. So natijah jangkaannya macam mana? Bumi Syam akan disatukan di bawah satu pentadbiran. Pusatnya di mana? Di Baitul Maqdis. Itulah isyarat daripada hadis Nabi. Dan siapa penguasa, pemimpinnya? Seorang lelaki daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggulah saat itu. Itulah saat kemenangan Allah akan berikan kepada bumi Syam, khususnya Palestin, ya, dan tidak terkecuali bumi Syria. Datang daripada mana? Datang daripada bahagian timur wilayah Syam. Boleh refer dalam map. Atau terus terang saya katakan, harapan itu datang daripada satu-satu negara yang masih tinggal menjadi tulang belakang kepada rakyat-rakyat di bumi Syam untuk meneruskan kehidupan. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh judge semua negara Arab sama, tidak. Ya, mungkin ada negara Arab yang kita boleh keluarkan mereka daripada radar pembebasan Palestin. Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, negara-negara teluk yang kaya dengan minyak, mungkin kecuali Qatar. Mereka memang tidak ada dalam radar pembebasan Palestin. Tetapi kita tak boleh nafikan negara seperti Jordan, Syria tak masuklah lah, Mesir yang tinggal. Bagi generasi yang seusia macam saya, yang lahir selepas tahun 80, generasi yang tak pernah melihat negara Arab mengorbankan ketenteraan mereka untuk berperang dengan Israel sejak tahun 1948, 1952, 1967 dan yang terakhir 1973. Angka korban di kalangan semua tentera-tentera negara Arab ini sepanjang siri peperangan dengan Israel ini melebihi 20,000 orang, tuan-tuan. Cuma sejak 50 tahun yang lalu, selepas 1973, kita tak nampak adanya peperangan negara Arab dan Israel itu. Tapi bukan bermakna dia tidak ada, kerana Nabi SAW sudah menyatakan kemenangan akan berlaku dengan sebuah peperangan.
Jadi kita tunggulah yang itu. Kita pun tak boleh nak ulas banyak. InsyaAllah keyakinan kita itu akan sampailah masa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, kerana kita yakin keyakinan kita adalah daripada bicara Rasulullah. Baik tuan-tuan, itulah peristiwa yang pertama, kemakmuran Baitul Maqdis. Apa yang jadi tuan-tuan selepas kemakmuran Baitul Maqdis? Kharabu Yathrib, kehancuran kota Madinah. Sebab itu Nabi telah mengisyaratkan kepada penduduk Madinah akan berlaku kehancuran total bumi tersebut. Kita bahaskan tajuk ini pada bulan September yang lalu. Sehingga Madinah ditinggal kosong oleh penduduknya. Tidak ada orang yang akan mendiami kota Madinah. Bahkan Nabi ada memberikan isyarat saat hampir berlakunya gempa besar atau kehancuran Madinah. Nabi seakan mengisyaratkan kepada penduduk Madinah, fartahil ila Syam, pindahlah kamu ke negeri Syam. Sebab apa Nabi suruh pindah negeri Syam waktu itu? Kerana Syam sudah menjadi makmur. Yang kita bahas tadi, damai bumi Syam, sebaik-baik wilayah yang Allah sediakan untuk umat Islam di akhir zaman. Akan berlaku satu kehancuran besar di bumi Madinah. Apa sebab dia? Ini dah kita bahas dah sebelum ini. Allah ingin menyelamatkan kota itu daripada dirosakkan oleh penguasanya. Dengan cara Allah hancurkan. Kehancuran fizikal berlaku, tetapi kesucian dan kemurnian isi kota Madinah terpelihara. Sebab tu sekarang tuan-tuan, kota Madinah dia dah jadi bandar tourism, bandar pelancongan. Kita jangan tak tahu. Sebab itu kalau tuan-tuan perempuan pergi umrah, tengok Mak Saleh elok berjalan dekat kawasan-kawasan hotel apa semua tu, memang tak ada larangan pun dah sekarang ni. Dia dah buka sebagai kota pelancongan. Ya, walaupun kita akui bahawa dalam pandangan para ulama, sememangnya ada pandangan yang menetapkan bahawa larangan orang kafir di Mekah tidak menjadi larangan mereka di Madinah, betul. Tetapi bukanlah bererti bebas dibuka sebagai kota pelancongan sehingga menghilangkan identiti dan kesucian kota itu. Banyak sekarang ni kalau tuan-tuan tengok, perempuan tengok di media sosial, tuan-tuan akan nampak orang ambil video. Tengok Mak Saleh tak pakai tudung, sebahagian orang perempuan hak seluar pun pendek jalan di kota Madinah. Itu bukan video edit, tu betul. Saya sendiri jumpa kali terakhir masa saya pergi Madinah tahun November 2022. Ini pun patut pergi ni tuan-tuan, tapi postpone sebab kuliah Masjid Setia Alam. Sayang tuan-tuan tak jumpa tuan-tuan. Kan? Tapi itu yang berlaku. Jadi pengakhirannya akan berlakulah suatu kehancuran. Allah selamatkan bumi itu daripada dirosakkan oleh orang yang mampu merosakkan bumi itu, sehingga Nabi mengisyaratkan penduduknya yang terbaik pindahlah ke negeri Syam pada waktu itu. Hadirin dah kita bahaskan. Jadi tuan-tuan, apa yang akan kita bahaskan nanti, ini revision saja satu kuliah bulan hadapan tuan-tuan, insya-Allah Disember. Apa yang berlaku setelah kehancuran bumi Madinah? Bermulalah siri peperangan yang Nabi SAW sifatkan dengan malhamah. Akan ada 3 peperangan besar yang akan dilalui oleh umat Islam. Bila kita sebut umat Islam, kerajaan umat Islam di bumi Syam itu yang telah terbentuk dengan kekalahan Yahudi, dengan membentuk sebuah khilafah sebelum kehancuran Madinah. Kerajaan itu akan melalui 3 peperangan besar sebelum Allah menurunkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Ya. Ketiga-tiga peperangan ini akan dimenangi oleh kaum muslimin, kerajaan Islam di bumi Syam, yang akan menatijahkan kekuasaan dan kekayaan yang begitu banyak yang Allah buka kepada mereka. Pada saat itulah nanti kita akan baca satu persatu dan bagaimana berakhirnya peperangan itu dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Wallahu alam, insya-Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang nak tahu cerita ni kena datang bulan depan kuliah maghrib Ahad yang keempat. Siap, sempat buat promosi lagi, insya-Allah ya. Sama-sama kita hadiri, insya-Allah. Semoga Allah memberkati usaha dan pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang itu dulu ya, hulurkan doa yang tidak putus buat saudara kita. Yakinlah dengan janji kemenangan yang Allah telah janjikan, ya, sama ada cepat atau lambat,
ya, kemenangan itu pasti Allah berikan. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.